kita nak tengok 5.2 iaitu ikatan ion. Dan pastikan selepas habis kelas ini awak dapat menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan ion. Okey, ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron daripada atom logam pada atom unsur bukan logam. Macam saya sebut tadi, unsur logam dan bukan logam. Okey, untuk mencapai, kenapa pemindahan elektron ini berlaku? Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, duplet atau oktet. Atom logam terdiri daripada unsur kumpulan 1, 2 dan 13. Manakala yang bukan logam, unsur 15, 16 dan 17. Okey, tak termasuk 14 dan 18. Sebab saya dah bagi tahu tadi 18 tak boleh bertindak balas kerana telah mencapai susunan elektron yang oktet atau duplet. Kumpulan 14 biasanya hanya akan berkongsi elektron. Okey, so saya ulang semula. Atom unsur logam akan menderma elektron membentuk ion positif. Okey, ion positif ni kita panggil sebagai ion. Saya pernah cerita dulu masa tajuk bab 4. Kemudian atom unsur bukan logam akan menerima elektron dan membentuk ion negatif, kita panggil sebagai anion. So, ion positif dan ion negatif yang berlainan charge akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, daya tarikan elektrostatik yang kuat membentuk sebatian ion. So, ingat, untuk ikatan ion ni ada penglibatan daya tarikan elektrostatik. Okey, elektrostatik ni antara dua ion yang berlainan charge, iaitu ion positif dan ion negatif. Okey, kita tengok contoh. Tadi saya dah cerita pasal natrium kan? Natrium dengan klorin. So, macam mana kita nak menerangkan pembentukan natrium dan klorin? Okey, ini contoh dia. So, pembentukan antara ikatan ion antara natrium dan klorin. Mana saya tahu ini ikatan ion? So, natrium ini adalah logam, mana klorin ini adalah bukan logam. Okey, antara logam dengan bukan logam, kita tahu ini mesti sebatian ion. Okey, kenal pasti dulu unsur apa untuk awak tahu dia sebatian apa. Dah tahu dia ni sebatian apa, baru kita boleh explain. Alright? So, langkah pertama, kita buat kaedah silang untuk mendapatkan bilangan unsur yang terlibat. Okey, so biasa dalam soalan dia akan bagi natrium 1123. Kemudian klorin dia bagi sini 1735. So, kita tahu 11 dengan 17 ini adalah nombor proton. Maka nombor proton sama dengan bilangan elektron. So, macam tadi kita tulis dulu 281. Yang ini adalah 287. Okey? So, sebelum ni, dalam kelas sebelum ni pun saya dah bagi tahu, kalau kumpulan tersebut mempunyai susunan mempunyai elektron valen 1, 2, 3, dia akan membebaskan elektron dan membentuk ion bercharge positif 1, positif 2, positif 3. Okey, kalau unsur tersebut mempunyai elektron valence, kumpulannya adalah kumpulan 15, 16, 17, maka dia akan membentuk dia akan membentuk ion yang bercharge negatif, iaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okey, berapa banyak elektron valence yang diperlukan? 15 ni dia perlukan lagi 3 sebab susunan elektron dia 285. Dia perlu lagi 3. 285 atau elektron valence ni 5. Dia perlukan lagi 3, so dia akan jadi negatif 3 dan seterusnya lah. Okey, so macam natrium tadi dia ada 1 elektron valence, so dia jadi negatif positif 1. Dan klorin ada 7, maksudnya dia akan negatif 1. So macam yang jadi kat sini, Na positif 1, Cl negatif 1. So kita silang, kita akan dapat NaCl. Maksudnya ada satu atom natrium, ion natrium. Atom natrium lah, sebab atom natrium akan jadi ion natrium kan. Dan satu atom klorin. Okey, ini akan jadi satu ion natrium dan ini akan jadi satu ion klorida. Okey, atom klorin ionnya adalah klorida. Alright, so itu langkah pertama. Kita tahu NaCl ada satu klorin, satu atom, satu natrium, satu klorin kan. Okey, langkah 2, melukis bilangan atom yang diperlukan bagi membentuk sebatian berdasarkan kaedah silang. So kita lukis susunan
struktur atom natrium dan atom klorin. So ini atom natrium 281, petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 1. Okey, dia akan bertindak balas dengan atom klorin. Atom klorin akan terima satu elektron. Okey, dan dia akan membentuk atom adalah 287. So atom natrium akan membentuk ion natrium. Okey, bila satu elektron telah dibebaskan, didermakan, petalanya akan elektronnya hanya akan jadi 28. So petala terakhir tu kita tak payah lukis lah, dan kita buat kurungan macam ni, dan kita ada charge positif 1. Dan untuk ion klorida, oleh kerana dia terima satu elektron, dia akan jadi 288. So dia ada 3 petala, dan terlebih satu elektron ni kita akan letak charge negatif 1. So ada kurungan macam ni lah. So ini gambar rajahnya. Okay, kalau sebelum ni, kalau dia kata lukiskan gambar rajah sebatian yang terbentuk antara natrium dan klorin, so kita lukis yang ni je. Okay, tak perlu lukis atom dia. Okay, kita lukis yang dah jadi. Satu ion natrium, satu ion klorida. Okay, so kita teruskan. So bagaimana nak menjelaskan pembentukan ikatan antara ion natrium dengan ion klorida? Okay, so biasanya kita tulis persamaan dia. Okay, kat sini natrium dia bebas satu elektron. So biasanya kita kalau bebas kita letak tolak kan. Tapi dalam kimia tak ada tanda tolak. Kita bawa ni tolak elektron, dia akan jadi ion natrium kan. Tapi dalam kimia tak ada tanda tolak. So kita bawa yang ni ke bawah sebelah kanan. Macam belajar matematik biasa. Jadi dia akan jadi beginilah. Dia akan jadi natrium, dia akan jadi ion natrium. Okay, tadi elektron kat sini tolak kan, kita buat belah kanan jadi tambah elektron di sini. Okey. Klorin terima elektron. Berapa elektron dia terima? 1 kan. So 1 elektron. So dia tak ada masalah sebab tambah. So dia akan membentuk ion klorida. Ini kita panggil sebagai persamaan setengah pembentukan ion. Ion negatif ataupun ion positif. Alright. So dia punya penerangan. Okey, dia ada 3 bahagian. Ini kita terangkan bagaimana pembentukan ion positif. Okey, yang ini kita yang kedua ni kita terangkan bagaimana pembentukan ion negatif, dan yang ketiga apa berlaku pada ion-ion yang berlainan charge tadi. Okey, so biasanya saya akan terang ni bahagian pertama ni biasanya 3 markah, bahagian kedua 3 markah, bahagian ketiga 1 markah. Okey, apa yang perlu ada? Okey, yang pertama atom natrium mempunyai susunan elektron 281. Okey, ini yang pertama. Okey, so berapa atom natrium? 1 kan. Tadi kita dah tahu ada 1 atom natrium. Okey, 1 atom natrium akan menerima 1 elektron valence kepada atom klorin. Ini yang kedua, poin kedua. Okey, bila dia dah derma elektron, apa berlaku pada atom tadi? Membentuk ion natrium dengan formula Na positif 1 lah. Okey, dan mencapai susunan elektron yang stabil. Ini poin ketiga. Okey, minta maaf. Dia bukan kat situ. Minta maaf dekat sini. Okey. Okey, ni poin 1. Menerima 1 elektron. Okey, menerima 1 elektron valence dan membentuk ion yang bercharge positif 1. Ini poin 2. Dan yang ketiga, kenapa dia derma untuk mencapai susunan elektron? Okey, susunan ni tertinggal elektron. Minta maaf. Susunan elektron. Sekejap saya betulkan. Okey. So, ni tertinggal sikit. Susunan elektron. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang oktet, yang stabil lah. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, sebenarnya dia ada 3 markah lah kat sini. Okey, sama juga untuk yang kedua. Atom klorin mempunyai susunan elektron 287. Okey, ini yang pertama. Kalau nak buat barisan baru pun tak ada masalah. Bagi saya, kita buat barisan baru tu lagi senang lah. Okey, atom klorin, ada berapa atom klorin? 1. Yang terlibat tadi 1 kan. So kita boleh kata kat sini 1 atom klorin menerima 1 elektron valence daripada atom natrium membentuk ion klorida. Okey, ini yang kedua. Okey, kenapa dia menerima 1 elektron tadi? Untuk mencapai susunan, ni pun sama, tertinggal elektron. Susunan elektron oktet yang stabil. So ini ada 3 markah, yang kedua pun 3 markah. Okey, so bila dah siap yang ni, kita tengok ion yang berlainan charge antara ion berlainan charge. Okey, ion yang berlainan charge iaitu ion Na positif
dan Cl negatif ataupun ion klorida dan ion natrium tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, ini dan membentuk suatu ikatan ion dengan formula NaCl. Okey, so secara umumnya kita boleh dapat di sini saya letak P1. P1 ni maksudnya point 1. Okey, ini point 2 menerima satu elektron. Kemudian mencapai susunan elektron yang stabil, ini P3. Okey, kemudian atom klorin pula P4, point keempat. Ini satu atom klorin menerima satu elektron valen membentuk ion klorida. Ini point kelima mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, ini adalah P6. Alright, kemudian ion yang berlainan charge tadi iaitu ion positif dengan ion negatif ni, natrium dengan klorida, tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Ini adalah P7, point ke-7, dan membentuk suatu ikatan ion dengan formula yang dikenali sebagai ikatan ion dan membentuk sebatian ion dengan formula NaCl. Ini adalah P8. So semua sekali ada 8 point. Biasanya maksimum markah dia adalah 7. Ini contoh bagaimana pembentukan natrium klorida. Okey, so yang ini kalau ada 2 atom. Ini sama juga antara magnesium dengan oksigen. So kita boleh tengoklah, awak boleh rujuk semua apa yang saya cerita tadi sama saja point dia. Okey. Sorry. So secara umumnya kita tulis begini. Okey. Yang ni saya ambil untuk contoh yang kedua. Okey, yang pertama kita tulis pembentukan ion positif dulu. Contoh yang ni pembentukan ion magnesium. So atom magnesium mempunyai susunan elektron 282. Okey, point kedua, berapa atom magnesium di sini? Sebab dia kata MgO, sini ada MgO yang atas ni satu magnesium, satu oksigen. So satu atom magnesium membebaskan berapa elektron? Dia bebas 2. So membebaskan 2 elektron. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, ini elektron ni tulis penuh dalam exam. Okey, point 3, bila dia dah bebas elektron, apa yang terbentuk? Ion magnesium. So ion magnesium Mg2 positif terbentuk. Okey, atau kalau awak tak nak tulis point yang ketiga ni, awak tulis formula pembentukan ion dia iaitu Mg akan jadi Mg2 positif tambah 2E. Okey. So kita cerita pula pembentukan ion negatif. So point 4 dia ion negatif pula. Berapa atom oksigen yang kita perlukan? Sebab sini MgO satu atom oksigen kan. Okey, jadi satu atom oksigen. Okey. Ni tulis penuh lah. Ataupun nak tulis O pun boleh. Menerima. Okey, dia terima berapa elektron? Dia terima 2 elektron ni 2, 6. So dia terima 2. Menerima 2 elektron. Okey. Untuk mencapai susunan elektron yang, sebab ni 28, dia akan jadi oktet lah. Yang oktet. Oh, minta maaf, saya ada tertinggal point. Ini bukan point 4. Okey, ini adalah point 5. Okey, saya tulis point 4 dekat bawah minta maaf. Point 4 je saya kena tulis dulu. Atom oksigen mempunyai susunan elektron 26. Tulis dulu dia punya susunan elektron. Okey, baru point 5 dan point 6 bila atom magnesium terima 2 elektron
ion magnesium pula. Bila oksigen menerima 2 elektron, ion oksida. Okay, ion oksida ni adalah O2 negatif terbentuk. Okay, ataupun awak boleh tulis O terima 2E, so akan jadi O2 negatif. Okay, O2 negatif. Ini adalah persamaan pembentukan ion yang ini. Okay, 3 poin ion positif, 3 poin ion negatif. So, apa berlaku pada ion-ion tadi? Okay, poin 7. Ion magnesium dan ion oksida akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey. Okey, dan poin 8, dan membentuk sebatian ion dengan formula MgO. Okey, so ini adalah secara umumnya. Jadi awak boleh gunakan ayat yang saya bagi ni dan awak boleh tukarlah unsur-unsur dia. Kalau kita apply balik apa yang saya tulis ni, ada 8 poin ni kepada natrium tadi. Okey, awak dapatlah. Ini contohnya satu atom natrium mempunyai susunan elektron 287. Satu atom natrium membebaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Ion natrium Na positif, satu terbentuk. Awak boleh apply menggunakan ayat yang saya bagi ni. Okey, 3 warna pink ni untuk ion positif, warna biru tu untuk ion negatif, dan bila ion positif dan ion negatif terbentuk, dia akan tertarik antara satu sama lain. Yang saya terangkan menggunakan warna ungu. Okey, so awak boleh gunakan ayat ini dan boleh apply pada apa sahaja sebatian ion yang yang awak kena terangkan. Okey. Jadi untuk latihan, saya nak awak cuba buat penerangan antara pembentukan sebatian yang terbentuk antara ini 281 ni, sorry. Okey, saya nak awak buat pembentukan sebatian yang terbentuk antara atom Q ni, atom Q dengan atom R. Okey, atom Q dengan atom R. Okey, kat sini susunan elektronnya adalah 281. R ini adalah 287. Okey, tolong terangkan 281 dengan 287 ni tadi natrium dengan klorin kan. Okey, tak apa, saya bagi latihan lain. Okey, cuba buat untuk saya bila kita belajar memang saya bagi senang-senang kan. Okey, kita cuba yang ini. Okey, natrium lagi tak best lah. Okey, saya buat lithium. Sini 3, sini 3 berapa? Sini tak ingat lah. Lithium 7. Okey, bertindak balas dengan oksigen. 8, 16. Okey, macam mana pembentukan antara lithium dengan oksigen? Okey, terangkan ada 8 poin. 1 hingga 8 yang macam saya terangkan tadi. Okey, dan step dia mula-mula sekali kena buat cross tadi ya. Awak buat silang tadi untuk dapat tahu berapa banyak lithium dan berapa banyak oksigen yang akan terbentuk. Kita akan bincang next class. Alright, itu saja.